من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibil lisan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek TQS tahun 2. Jadi pada pertemuan yang lepas kita masih lagi dalam pembelajaran surah Al-Mulk pada ayat 19 hingga 24 pada Selasa yang lepas. Okey, pada minggu ini kita masih lagi dalam surah Al-Mulk tapi dalam ayat yang 5 ayat yang terakhir. Okey, 5 ayat yang terakhir. Jadi ini merupakan surah Al-Mulk ni kita belajar ada berapa, ada 1 2 3 4 5 fasa. Okey, kita belajar 5 fasa. Jadi pada hari ini kita akan fasa yang terakhir. Okey, fasa yang terakhir di mana kita akan buka muka surat 121. Okey, jangan buka mic kalau muallim tak suruh. Boleh tak belajar-belajar? Okey, kalau muallim kata buka baru buka, dengar apa yang muallim cakap dulu. Okey. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 121. Okey, muka surat 121 kita akan masuk kepada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk muka surat 121. Okey. Muka surat 121. Jumpa tak? Surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey. Okey. Okey, jadi sekarang ni tutup mic dulu sebab muallim nak mulakan pembelajaran dah. Jadi ya Syafiqah. Apa dia? Tak apa, nanti kamu boleh tengok pada skrin. Okey. Nanti boleh tengok pada skrin. Okey. Okey, baiklah. Jadi tutup mic. Kita nak mulakan pembelajaran dah. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada fasa yang terakhir, masih lagi dalam surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Di mana seperti sebelum ni muallim pernah cakap surah Al-Mulk ada 30 ayat. Okey. Jadi pada hari ini 5 ayat yang terakhir. Kita dah belajar ayat 1 sampai dah 24. Pada hari ini kita akan masuk ayat 25 hingga 30. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 121. Okey. Kita akan pergi struktur dulu. Okey, struktur surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey, di mana kita akan fokus kita pada hari ini hanyalah pada ayat 25 hingga 30. Jadi surah Al-Mulk masih lagi dalam juzuk 29. Muka surat berapa? 563 hingga 564 di dalam Al-Quran. Kemudian tema bagi ayat ini, ayat 25 hingga 30 adalah aqidah. Dan yang surah Al-Mulk merupakan surah yang ke-67. Muka surat 121. Okey, muka surat 121. Okey, jadi surah Al-Mulk ini merupakan surah yang ke-67 di dalam Al-Quran. Jadi untuk tajuk surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30 ni membincangkan tentang apa? Tajuknya adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja mengetahui bila akan berlakunya hari kiamat. Ini adalah tajuk untuk surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey. Surah, jadi kiamat hanya Allah saja tahu bila berlakunya hari kiamat. Okey, ada beberapa perkara dalam hidup kita yang hanya Allah tahu. Jadi sepertinya contohnya bila berlakunya hari kiamat. Okey, bila matinya seseorang itu, iaitu ajal. Semua itu adalah rahsia Allah. Okey, itulah perkara ni kita akan fokus kepada berlakunya hari kiamat. Okey, kita akan lihat dalam ayat ni apa yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30 ini membincangkan tentang bagaimana orang kafir menyesal dan sebagainya. Mereka meminta hari kiamat tu bila akan berlaku, dan bila hari kiamat tu datang kepada mereka, mereka sangat takut dan sebagainya. Nanti kita akan lihat kepada terjemahan. Okey, jadi perkara yang hanya tahu, yang
tahu bila kiamat akan berlaku dan sebagainya, itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kita manusia tidak akan tahu. Kan? Kita mati pun kita tak tahu kita mati bila. Mati, jodoh, kiamat dan segala perkara-perkara yang lain, perkara-perkara gaib, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kita takkan tahu bila kita mati, kita takkan tahu bila kita akan berkahwin dan sebagainya, kita akan berjodoh dan sebagainya. Kita kahwin dahulu ke ataupun kita meninggal dahulu ke, kita tak tahu. Itu semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu adalah struktur. Struktur ni masih yang sama. Maknanya bila kamu hafal struktur ni daripada ayat pertama sampai ke ayat ke-24 masih samalah, tak berubah. Cuma yang berubah adalah tajuknya. Okey, tajuk pada ayat tu. Okey. Okey, baiklah. Okey, seterusnya pergi kepada muka surat 121. Kita akan masuk kepada pembacaan lah. Pembacaan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey. Jadi mana yang dah biasa baca surah Al-Mulk, bagi dia agak mudah lah untuk baca. Tapi kalau yang belum biasa, jadi kita kena belajar satu persatu. Baiklah. Okey. Untuk pembacaan seperti biasa, di mana muallim akan bacakan dahulu. Kemudian muallim akan minta beberapa orang pelajar, seorang dari pelajar lelaki, seorang lagi pelajar perempuan untuk membacakan surah Al-Mulk ayat 25-30. Okey. Okey, sebelum tu muallim baca dahulu, muallim akan tunjuk dulu. Okey, macam mana bacaan dia yang sebetulnya. Ya. Ya, Arisa Kemal, kenapa? Muka surat 121. Okey, muka surat 121. Okey, jadi muallim akan bacakan kepada kamu semua surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30 pada muka surat 121. Tapi siapa yang tak ada buku dan sebagainya, kamu boleh lihat pada skrin lah. Okey. Dekat skrin ada, sama macam dalam buku. Okey, jadi muallim akan bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, yang pertama muallim akan pergi kepada ayat yang ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Okey, baiklah. Yang apa yang muallim bacakan tadi itu adalah pembacaan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey, siapa yang nak pergi tanda silakan. Okey, baik. Okey, sekarang ni muallim nak minta pelajar lelaki dahulu. Siapa pelajar lelaki yang volunteer ataupun suka rela nak baca surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30? Siapa? Okeylah, muallim bagi. Okey, muallim bagi ramai sangat ni. Okey, muallim ambil secara random. Haris Akmal dah bacakan minggu lepas. Okey, kita bagi kawan yang lain boleh, Haris? Boleh, Haris? Kita bagi kawan yang lain pula. Okey, minggu lepas kamu dah bacakan. Kita bagi pada yang lain. Okey. Muallim nak siapa ni? Helmi baca. Boleh tak Helmi? Boleh Helmi? Bacakan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Boleh? Okey, yang lain tutup mic, diam. Hanya Helmi saja yang baca. Okey? Hanya Helmi saja yang baca. Okey, Helmi? Silakan.
Baca surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Apa dah? Apa dia Helmi? Sampai habis. Ayat 25 hingga 30 sampai habis. Ya betul. Ya betul sampai habis. Okey. Saya nak baca Okey, sadaqallahul azim. Okey, siapa nak minat mai silakan. Okey, terima kasih kepada Helmi kerana membacakan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey. Seterusnya wakil daripada pelajar perempuan. Siapa yang nak bacakan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30? Pelajar perempuan. Okey, silakan. Siapa yang cakap saya tadi tu silakan. Okey, silakan baca. Okey. Ya betul. Suzana dulu. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita dah ada dua orang, iaitu seorang dari pelajar lelaki, seorang dari pelajar perempuan. Okey. Okey, sadaqallahul azim. Tahniah. Okey.
Terima kasih kepada yang berjaya bacakan untuk wakil lelaki dan pelakir perempuan. Okey, bagi pelajar-pelajar yang lain kamu boleh cuba baca nanti, okey. Baca dengan sendiri dan sebagainya, okey. Baiklah, kita akan pergi yang seterusnya. Kita dah habis pada pembacaan. Okey, kita akan masuk kepada terjemahan. Okey, bila kamu dah baca ayat Al-Quran, kamu kena baca terjemahan supaya apa? Supaya kamu faham. Kalau kamu baca je wa yaquluna mata tanpa kamu tengok pada terjemahan, kamu tak akan faham. Kamu tak akan faham kecuali kamu pandai bahasa Arab. Okey. Kamu nak pandai faham Al-Quran, kamu kena belajar bahasa Arab. Okey. Jadi kita akan masuk kepada terjemahan. Terjemahan kamu boleh buka muka surat 125. Okey, boleh buka muka surat 125. Ya, betul. Okey, muka surat 125. Mana yang tak ada buku boleh lihat pada skrin. Okey. Okey, kita pergi terjemahan kepada ayat 25. Kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ke dalam ayat 25 ini. Okey, wa yaquluna, dan mereka berkata. Mereka ni merujuk kepada siapa? Orang kafir. Okey, mata, bilakah datangnya hadzal wa'du, janji ini. Ya, ini janji ni bermaksud hari kiamat. Okey, in kuntum, jika kamu adalah sadiqin, orang-orang yang benar. Jadi orang kafir ni dia berkata kepada Nabi Muhammad, dia kata apa? Bilakah hari kiamat yang dijanjikan itu akan datang? Mereka tanyakan kepada Nabi. Okey, lepas tu Allah kata apa? Qul, ayat yang ke-20, ayat yang ke-26, qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, al-ilmu, pengetahuan, yakni tentang hari kiamat, inda, hanya pada sisi Allah. Okey, Allah, wa innama, dan sesungguhnya, ana, aku. Okey, nadhirun adalah pemberi peringatan, mubin, yang jelas. Okey, pelajar-pelajar, aku di sini bermaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi kata apa? Sesungguhnya yang mengetahui tentang hari kiamat tu adalah siapa? Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja tahu bila berlakunya hari kiamat. Nabi kata apa tu? Nabi kata apa? Dan sesungguhnya wa innama ana nadhirum mubin, aku adalah memberi peringatan yang jelas. Okey, Nabi tugasnya adalah memberi peringatan. Tapi yang tahu kiamat berlaku bila? Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, kerana itu adalah rahsia dan ilmu Allah. Okey, itu ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27, falamma, maka tatkala, ra'auhu, mereka melihatnya, iaitu azab. Mereka bermaksud di sini adalah orang kafir, zulfatan, semakin dekat, si'at, maka menjadi muram, wujuhu, wajah siapa? Wajah orang kafir, alladzina, orang yang kafaru, kafir. Jadi bila mereka tahu, mereka akan lihat makin dekatnya azab tu, muka mereka berubah menjadi muram. Kemudian waqila, dan dikatakan kepada mereka, hadza, inilah, allazi, yang kuntum, kamu dahulu, bihi, terhadapnya. Okey, sambungan pada muka surat 126. Okey, tad'un, kamu meminta. Jadi Allah kata apa? Inilah adalah apa ni? Perkara ataupun benda yang kamu nak dulu. Jadi dah terjadi depan kamu. Itu dia kata kiamat. Kemudian ayat yang ke-28, kul, katakanlah, ara'aitum, apakah kamu mengetahui, in ahlakaniya, jika dia mematikanku, yakni Nabi Muhammad, Allahu waman, dan orang-orang ma'iyah, bersamaku, atau rahimana, dia telah merahmati kami, faman, maka siapakah yujiru, dapat melindungi, al-kafirina, orang-orang kafir, min, daripada min adabin, adab yang alim, yang pedih. Okey, tu ayat yang ke-28. Yang ke-29, kul, katakanlah, huwa, dia ni bermaksud siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahmanu, yang Maha Pemurah, amana, kami telah beriman, bihi, kepadanya. Nya ni merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa alaihi, dan kepadanya, tawakkalna, kami tawakal. Tawakal ni maksudnya apa? Berserah. Okey, kepada Allah saja kita berserah. Fasata'lamuna, maka kelak kamu akan mengetahui, man, siapakah yang, huwa, dia, fi, berada di dalam,
Dalalin, kesesatan mubin. Okey, itu ayat 29. Dan ayat yang terakhir, kul, katakanlah, araaitum, apakah kamu mengetahui, in, jika asbahama, telah menjadi, ma'ukum, sumber-sumber air kamu, ghawran, kering, faman, siapakah, maka siapakah, ya'tikum, akan mendatangkan, bima, dengan bimain, dengan ma'in yang mengalir. Okey, itu adalah terjemahan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey, ini menceritakan tentang kiamat, menceritakan tentang azab yang diminta oleh orang-orang kafir apabila datangnya azab tersebut, datangnya hari kiamat tersebut, maka muka mereka menjadi muram dan mereka sangat takut. Okey, itu adalah terjemahan surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Untuk mudah lebih faham, nanti kita akan lihat kepada huraian ringkas. Okey, seterusnya kita seperti biasa, kita akan masuk kepada 3 masuk perkataan, di mana 3 masuk perkata ni, maafkan muallim, 3 masuk perkata, di mana 3 masuk perkata ni adalah perkara yang kamu kena hafal. Okey, kita tengok perkata yang pertama. Okey, perkataan apa yang kita ambil adalah sadiqin. Okey, perkataan yang pertama, perkataan sadiqin, yang bermaksud orang-orang yang benar. Okey, sadiq apa ni? Siddiq, yang bermaksud apa? Benar. Okey, siddiq. Okey, sadiqina, orang-orang yang benar. Okey, na tu menunjuk ke arah ramai. Okey, sadiq, kalau siddiq benar. Okey, sadiqina, orang-orang yang benar. Okey, itu yang pertama, perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, azabin. Azabin bermaksud apa? Azabin dia bermaksud azab. Okey, kalau kamu jumpa di dalam Al-Quran, ada waqina azabannar, waqina azab, perkataan azab itu bermaksud azab. Okey, azab ni sudah semestinya azab yang apa, sakit, azab yang pedih daripada Allah. Okey, itu perkataan yang kedua, azabin bermaksud azab. Okey, yang seterusnya, ar-rahmanu, yang maha pemurah. Sudah pasti mesti kamu tahu perkataan ni, ar-rahman bermaksud pemurah. Silakan. Okey, jadi perkataan Ar-Rahman ni banyak kamu akan jumpa. Salah satunya di mana? Di dalam surah apa? Siapa tahu? Dalam surah apa? Ada perkataan Ar-Rahman. Siapa tahu? Perkataan Ar-Rahman kita selalu jumpa dekat surah apa? Ada yang tahu tak? Okey. Surah perkataan Ar-Rahman ni, surah Al-Fatihah, pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Nirrahmanirrahim. Okey, Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman pun ada Ar-Rahman. Apa dia? Okey, nak tanya apa? Apa dia? Apa dia? Muallim tak dengar. Surah, bukan surah Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman tu. Muallim tanya. Oh, kejap. Yang tu kita akan cari kejap lagi. Okey? Ada dalam buku kejap. Muallim terangkan dulu, lepas ni baru kita cari. Okey? Kat mana kita akan jumpa. Okey? Jadi perkataan Ar-Rahman, kalau kamu perasan, yang kamu selalu baca di dalam surah kamu, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim bermaksud yang Maha penyayang. Okey, Ar-Rahman. Itu perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman ni bermaksud yang Maha Pemurah. Siapa yang ada sifat Maha Pemurah ni? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi balik semula kepada mana kita nak cari perkataan-perkataan yang muallim dan bulatkan tadi tu. Perkataan-perkataan yang muallim dah ambil. Okey. Untuk perkataan yang pertama, muallim ambil perkataan sadiqin. Muallim ambil dekat ayat yang pertama pada muka surat 125. Kamu boleh lihat dekat muka surat 125. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Jumpa tak? Ayat 25. Sadiqin. Jadi kamu bulatkan. Bulatkan perkataan sadiqin.
Okey. Pandai orang-orang yang orang yang benar. Okey, bulatkan perkataan shadiqin. Okey. Yang pertama, okey, perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang kedua, azabin. Okey, azabin muallim ambil dekat mana? Muallim ambil dekat kat mana? Muka ayat yang ke berapa? Siapa tahu? Muallim. Muallim ambil kat mana? Siapa tahu? Ayat 28. Okey. Mana? Azabin. Okey. Kat sini. Rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Okey, muka surat 126. Jadi dekat ayat 28 cari perkataan azabin yang bermaksud yang bermaksud azab. Okey, itu perkataan yang kedua. Okey, yang ketiga Ar-Rahman. Okey, kat mana muallim ambil perkataan Ar-Rahman? Dekat ayat 29 pada muka surat 126. Okey, jadi bulatkan perkataan Ar-Rahman. Qul huwar rahmanu. Ni yang maha pemurah. Okey, dah bulatkan semua? Maknanya ada 3 perkataan yang perlu kamu bulatkan. Okey, bagus. Okey, tak bagus yang dah bulatkan. Okey, jumpa dah. Okey, itu adalah 3 maksud perkataan di mana kamu kalau kamu jumpa ayat seperti ini, Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahman dekat muka surat ayat 29 pada muka surat 126. Kalau kamu tengok kat skrin ni, muallim ada gerakkan ni. Ar-Rahman. Nampak? Ni Ar-Rahman. Qul huwar rahmanu amanna. Ayat 29. Okey, Ar-Rahman. Okey, selesai. Selesai tak untuk 3 masuk perkata? Ya. Selesai. Ya. Tak ada yang perlu salin. Yang perlu salin, kamu perlu salin yang kalau kamu perasan dekat buku ni, muka surat 121 sampai 125 akan ada perkataan ayat Quran yang tak berapa jelas kalau kamu perasan. Kalau kamu lihat kat sini kan. Mana tu? Mana kamera? Tak nampak pula. Alah, tak nak nampak lah. Kalau kamu perasan lah. Okey, perkataan tu kamu kena bukan warna kan, kamu kena buat pakai pensel. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk yang terakhir kepada huraian ringkas. Okey, huraian ringkas kamu boleh buka muka surat 127. Kita akan tengok satu persatu. Okey, huraian ringkas daripada surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Okey, ayat 25 hingga 30. Baik. Okey, huraian ringkas yang pertama. Okey, apa yang dibincangkan? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui bila akan berlakunya hari kiamat. Okey, kalau kita tengok tadi yang Nabi Muhammad kata apa? Allah sahaja yang tahu bila berlakunya hari kiamat, dan yang menyampaikan peringatan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Cuma Nabi boleh sampaikan ataupun Nabi boleh berikan peringatan kepada manusia. Okey. Okey, yang kedua, yang pertama tadi kita hanya Allah saja yang tahu pasal hari kiamat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang adanya hari kiamat. Jadi Allah mengutuskan siapa? Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memberikan peringatan kepada kita dalam banyak perkara. Okey, bukan hanya perkara hari kiamat, tapi Nabi memberi peringatan kita kepada pasal hari di padang mahsyar, di dalam alam barzah, di dalam kubur, ketika di akhirat nanti, lepas tu di dalam syurga, di dalam neraka. Itulah tugas seorang rasul, untuk memberikan peringatan ataupun menyampaikan wahyu kepada kita semua. Okey. Baiklah, itu yang kedua. Yang ketiga, tiada siapa yang dapat menyelamatkan manusia dari azab kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Tak ada siapa yang boleh selamatkan kita semua daripada azab kecuali Allah. Kita buat dosa, kita banyak dosa kepada Allah. Jadi bila kita banyak dosa, siapa yang boleh ampunkan dosa kita? Belajar. Hanya Allah saja yang boleh ampunkan dosa kita. Kita tak boleh minta orang untuk ampunkan dosa kita, tak boleh. Kita kena minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan. Okey. Jadi kalau kita untuk elak dari kita buat dosa, kalau kita buat dosa,
Kita bertaubat kepada Allah. Okey, siapa yang tutup mic? Siapa tu? Jangan buka mic. Okey. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bertaubat serta kembali kepada agamanya akan diselamatkan daripada azab Allah. Macam yang Muallim cakap tadi lah, kalau kamu berbuat dosa kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat. Okey, kerana Allah menerima taubat seseorang hambanya. Jadi kita sebagai manusia jangan berputus asa. Kita buat dosa, kita taubat kepada Allah. Kita buat dosa, kita taubat kepada Allah. Kita buat dosa lagi, kita taubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah sampailah kita dah tak buat dosa yang sama dan kita tak buat dosa-dosa yang besar. Okey, kita bertaubat, kita buat dosa, bertaubat kepada Allah. Okey, dengan taubat kita itu, insya-Allah Allah terima dan Allah akan selamatkan kita daripada azab Allah. Ada tak sesiapa yang nak terima azab Allah? Ada tak sesiapa yang nak dimasukkan ke dalam neraka? Muallim pasti tak ada siapa yang nak, betul tak? Semua mesti nak masuk syurga, betul tak? Nak masuk syurga, kena buat baik dan kena patuhi apa yang Allah suruh. Boleh? Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, air tidak dapat mengalir kecuali dengan izin Allah. Tengok apa sahaja yang ada di dunia ini, kalau tak ada tanpa izin Allah tak akan berlaku. Hatta air nak mengalir sekalipun kena dapat izin Allah. Okey, nak bertukar malam ke siang pun atas izin Allah. Kalau Allah tak izinkan semua perkara itu tidak akan terjadi. Okey, boleh tak pelajar-pelajar semua faham tak untuk uraian ringkas ayat surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30? Faham tak? Ada apa-apa soalan tak untuk surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30? Ada apa-apa soalan tak? Jadi pada hari ini kita dah habis pada surah Al-Mulk daripada ayat 1 sampai ke 30. Okey, jadi nanti insya-Allah kita akan masuk kepada surah yang seterusnya pula. Okey, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada apa-apa soalan, Muallim nak tinggalkan tugasan kepada kamu semua. Ada soalan tak? Muallim buka sekarang ni, siapa dia nak tanya, ada siapa nak tanya dan sebagainya. Tak faham dan sebagainya. Kalau tak faham boleh tanya. Ya. Kenapa tu? Tak masuk? Apa yang tak masuk tu? Tak masuk, tak apa. Nanti kan Muallim akan post yang lepas punya. Okey, kamu boleh lihat balik dekat grup. Muallim ada tinggalkan tugasan untuk tahun 2 punya, untuk yang minggu lepas. Okey, yang hari ni Muallim akan post juga. Okey, yang hari ni punya. Alright. Okey, jadi Muallim akan post tugasan tu. Itulah antara tugasan yang perlu kamu selesaikan dan dihantar di Telegram. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah habis kepada surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Jadi dalam hadis disebutkan sesiapa yang membaca surah Al-Mulk, seperti yang kita belajar pada awal-awal tadi, dia akan diselamatkan daripada siksa azab kubur. Jadi kalau kamu semua berjaya hafalkan surah Al-Mulk, alhamdulillah, sangat bagus. Okey, itu apa yang dituntut oleh Nabi SAW. Dan kamu jangan tinggal baca surah Al-Mulk hari-hari. Okey, jangan tinggal baca surah Al-Mulk setiap hari. Sebelum tidur ataupun waktu malam, kamu kena baca surah Al-Mulk setiap hari. Kerana surah Al-Mulk ini boleh melindungi kita semua daripada siksa azab kubur. Jadi kamu nak selamat dari siksa azab kubur, kamu kenalah baca surah Al-Mulk setiap hari. Okey, kalaulah kamu pergi ke masjid ataupun surau dan sebagainya, di Johor ini selepas Isyak, lepas solat Isyak, akan baca surah Al-Mulk secara berjemaah, akan baca beramai-ramai sebelum bersurai pada solat Isyak tu. Okey, kalau ke masjid dan surau lah. Okey, jadi kalau kau boleh, kamu amalkan surah Al-Mulk ni setiap hari, jangan tinggal. Okey, mudah-mudahan dengan kita membaca surah Al-Mulk itu, Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada siksa azab kubur. Okey, baca malam-malam pun boleh. Yang penting jangan tinggal baca surah Al-Mulk. Okey, faham tak pelajar-pelajar semua? Kerana surah Al-Mulk ni banyak kelebihan disebutkan di dalam hadis. Ya Hilmi, kenapa? Apa dia Hilmi? Kenapa Hilmi? Okey, bagus yang faham. Okey, baik.
Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, Muallim nak akhiri kelas dan kamu semua boleh siapkan tugasan. Okey? Kalau sekiranya ada apa-apa masalah, kamu boleh WhatsApp Muallim tanya. Okey, tak faham dan sebagainya. Boleh? Okey, kita tutup kelas kita dengan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kamu semua, dan insya-Allah kita akan jumpa pada minggu depan. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, jaga diri semua. Terima kasih.